Dan di sini Rasulullah menerima apa? Menerima, kalau nak kata menerima anugerah solat, sebelum ni Nabi kat bumi, sebelum Isra' Nabi tak semayang ke sebelum tu? Tuan-tuan, sebelum Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad tak solat ke? Nabi Muhammad dah solat. Tapi yang nak terima ni tentang apa? Waktu. Waktu solat. Berapa? Mula-mula 50. 45. Ni turun naik. Last kali tinggal 5. Tu pun Nabi Musa masih tak yakin bahawa umat Nabi Muhammad ni mampu untuk menunaikan solat walaupun 5 kali dalam satu hari. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia pernah cuba pada Bani Israel, memang tak mampu pun. Bani Israel lagi besar, Bani Israel lagi kuat, Bani Israel lagi panjang umur, tapi tak mampu nak buat. Apatah lagi umat Nabi Muhammad yang serba-serbi lemah. 5 ni besar lagi, minta lagi kurang. Tapi inilah pengakhiran untuk kita, dan telah ditentukan, ditakdirkan yang kita terima hari ini 5 waktu. 5 waktu ni kalau kita tengok data dan statistik hari ini amat-amat menyedihkan. Amat-amat menyedihkan. Maksudnya apa yang sedih? Sudah ramai umat Islam yang sudah mula meninggalkan kewajipan fardu ini dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, sudah ramai umat Islam yang tinggal solat, sedangkan dia adalah kewajipan. Kalau kita tengok kewajipan lain pada Rasulullah, semua kewajipan itu disampaikan khusus melalui Jibril kepada Nabi di bumi. Pensyariatan Ramadan, Jibril turun habaq di bumi. Pensyariatan zakat, Jibril turun habaq di bumi. Semua hak lain tu habaq di bumi. Tapi yang special semayang ni Allah panggil Nabi. Pentingnya solat, konteks hubungan seorang hamba dengan pencipta dia, hamba dengan pemilik dia. Tapi bila kita dah tinggalkan amalan tersebut, bererti automatik kita sendiri telah memutuskan hubungan kita dengan dia. Tak ada cara lain dah untuk kita berhubung dengan Allah. Yang paling utama solat. Tiba-tiba cara kita berhubungan tu kita sendiri pi potong. Gambaran dah, macam ada tali yang menghubungkan, kita pi potong, kita pi kerat, tak mau dah berhubungan dengan dia. Kita tak mau berhubungan dengan dia. Bila kita meninggalkan ibadat solat, 5 berat sungguh, sebab tu ramai tinggal. Cuba kita kata hanya wajib 3 waktu, ada lagi tak orang tinggal? Kita cari buang hak payah-payah. Hak payah-payah confirm hak mula-mula subuh kan. Kita buanglah, bayangkan subuh. Apa satu lagi hak payah? Isyak. Buang isyak. Hak wajib zuhur, asar, maghrib. Ada lagi tak orang tinggal kalau 3? Ada lagi. Payah sangat, buanglah 2. Waktu mana paling senang? Paling senang zuhur. Okey, kita katakan zuhur saja yang wajib 4 rakaat. Zuhur saja yang wajib 4 rakaat. Agak-agak ada orang tinggal lagi tak? Ada orang tinggal lagi tak? Ada. Walaupun 4 rakaat orang tinggal. Bayangkan solat zuhur tu 4 rakaat, beratlah. Solat zuhur cuma 1 rakaat. Ada orang tinggal lagi tak agak-agak? Zuhur 1 rakaat pun orang tinggal. Kita buanglah perlakuan-perlakuan berdiri sujud payah. Cara semayang kita terus terjelepuk at-tahiyatul mubah. At-tahiyat saja. Ada lagi tak orang tinggal agak-agak? At-tahiyat saja pun orang tinggal. Kok suruh bagi salam 2 kali pun tinggal lagi. Bila ni benda basic, putuslah kita dengan dia. Bila putus tuan-tuan dengan Allah, kita juga akan putus dengan benda yang paling penting yang Allah sampaikan. Apa dia? Hak jadi panduan kita hari ini. Sejak ketiadaan para Nabi dan Rasul, kita bergantung pada apa? Dan kita putus dengan Allah, dengan mudahnya kita akan putus dengan kalam dia tu.
Apa dia kalam dia? Quran hari ini. Putus orang tak semayang, dia juga akan putus dengan Allah. Benda tak mustahil, tapi payah kita nak jumpa. Benda tak mustahil mungkin, tapi payah kita nak jumpa orang habaq lagu ni. Memang saya akui, memang aku tak semayang, tapi aku tak pernah tinggal baca Quran. Hari-hari aku baca Quran, cuma aku tak semayang je. Boleh jumpa tak keadaan macam ni? Tak mustahil, tak mustahil. Tapi payah dah bila dia memang hari-hari tak semayang, tapi hari-hari juga dia rajin baca Quran. Benda tak mustahil saya kata, tapi memang sukarlah nak cari keadaan macam tu. Seorang yang rajin hari-hari, memang saya tak tinggal baca Quran, tapi semayang memang malas. Dia nak cari mudah jumpanya, kalau tinggal semayang dengan Quran pun dia jadi jauh. Dah bila dengan Allah pun jauh, dengan Quran pun jauh, otomatik dengan Nabi dan Rasul pun jauh. Jadi apa nisbah lagi yang kita nak letak atas diri kita ini? Allah kita dah tinggal, Quran kita dah tinggal, Rasul sunnah kita dah tinggal. Kita nak nisbah diri kita atas apa lagi? Macam kembali kepada pertengahan tadi, bila kita dah tidak selaras lagi dengan kehendak di atas, dia problem banyak. Nak jadi macam-macam hari ini ni, inilah antara punca dia. Nombor satu, tinggal semayang. Lepas tu kita melanggar segala aturan dan perintah-perintah Allah. Dengan kata lain, kita buat hak dia marah, kita tinggal hak dia suruh. Jadilah bercelaru. Mana-mana sistem sekalipun, tuan-tuan, kalau bukan kita letak sistem yang tertinggi, kita duduk pergi sekolah, ada undang-undang dia. Bayangkan semua murid, undang-undang sekolah dia langgar, hak sekolah tak bagi, hak tu dia buat. Sekolah tu tenang ke, sekolah tu jadi serabut? Serabut. Sama juga negara. Walaupun manusia yang create, okey, rakyat semua kita patuhi dan ikut undang-undang ni. Tapi semua yang diundang-undangkan tadi, semua rakyat langgar, hak kerajaan tak bagi tu, semua rakyat buat. Tenang tak negara? Serabut juga. Walaupun kita kata tadi hak manusia fikir, kaedah-kaedah yang ditentukan oleh manusia, tapi kalau langgar pun memang serabut. Apatah lagi yang Allah buat, kalau langgar lagi serabut hidup kita. Tapi kita action semacam, kita sombong semacam. Ingat, hidup bukan setakat atas dunia, tapi ada perkiraan, ada tanggungjawab. Jadi fikirlah, sebesar-besar nilai solat yang diterima oleh Rasulullah, jangan kita perkecilkan, jangan kita main-main, jangan kita rasa benda ni halus sangat. Aku nak buat pun tak apa, aku nak tinggal pun tak apa. Okey, bila Rasulullah kembali, ambil balik burak, terus kembali ke Masjidil Haram. Dan sinilah orang-orang tanya kan, dah Rasulullah dakwa, dia pergi Masjidil Aqsa. Jadi orang-orang daripada Bani Ka'ab tu, dah ada yang berapa orang pi, cuba nak minta pada Rasulullah, cuba apa? Cuba gambarkan. Ada berapa tiang, bagaimana bentuk orang pernah pi tu. Nak tengok betul ke Muhammad ni betul-betul pi ke Masjidil Aqsa. Jadi macam orang yang dah biasa pi sebelum ni tanya ada berapa tiang, bangunan dia macam mana, bentuk dia macam mana. Lepas itulah Allah datangkan gambaran masjid tu pada Nabi. Dan Nabi boleh cerita tanpa melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan Nabi juga habaq kan, lepas waktu ni akan datang satu kafilah. Sebab masa Nabi nak sampai di Mekah tu, Nabi melihat di bawah tu ada satu kafilah sedang melakukan perjalanan baru nak masuk kota Mekah. Jadi bila bicara tu, kafilah tu tak sampai lagi, tapi Nabi kata sekejap lagi akan sampai satu kafilah. Betul, kafilah tu sampai. Betul dah semua. Tapi hak jenis hati nak menolak ni, sampai bila pun mereka akan tolak, tuan-tuan. Yang kita nak sekarang, kita tetap berpegang dengan keyakinan kita. Bila kita beriman pada Allah, otomatik kita beriman dengan sifat dia. Salah satu sifat Allah ialah kalam. Dan kalam Allah yang ada pada kita hari ini ialah Al-Quran. Kita percaya dengan apa yang Al-Quran sebut, kita percaya dengan apa yang Rasulullah sebut. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan Isra' Mi'raj, bila dia di luar
batas akal kita untuk berfikir, maka kita terimalah dia sebagai satu mukjizat yang telah Allah tentu dan qadarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk diperdebat-debatkan, bukan untuk dibahas-bahaskan, tetapi untuk diambil pelajaran-pelajaran, maklumat-maklumat, isi-isi yang penting dan berguna. Bukan sahaja untuk keduniaan kita, tetapi untuk akhirat kita, untuk agama kita, untuk Islam kita. 9-10 Abang Jaafar. Boleh dah? Boleh dah? Kena pergi lagi? Cukup? Cukup? Cukup ke tak lagi? Sikit lagi? Sikit lagi? Kau cukup dah? Sikit lagi. Baik.